Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey kita akan sambung untuk RBT kamu untuk bab yang seterusnya. Okey, hari tu kamu hanya mengenal pasti masalah. Okey, hari ini kita akan sambung dalam topik yang seterusnya, iaitu menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Okay, cikgu hari ni simple je. Cikgu nak terangkan pasal masalah bukan inventif. Bukan inventif apa? Tiada kesan sampingan. Okey, pasal carta ni je. Okey, pasal carta ni ya. Okey, pasal carta ni masing-masing kena tengok carta ni ya. Nanti cikgu akan bagi kerja sekolah sikit dan isi dalam tu. InsyaAllah boleh. Okey, masalah bukan inventif ni sebenarnya dia ada proses dia. Bila kamu melalui proses tu, jadi kamu akan tahu macam mana kamu nak selesaikan dia. Okey, jadi masalah bukan inventif ni dia ada mula-mula sekali kamu, sebab apa pun kita kena cari cara untuk nak atasi masalah tu. Jadi ini adalah carta yang boleh kamu guna untuk kamu nak pandukan dia. Okey, yang mula sekali ini adalah mula. Mula ni apa yang mula tu? Apa masalah tu sebenarnya kan? Okey, bila lepas tu kamu yang pertama ni kenal pasti dulu. Kenal pasti masalah. Kamu kena tahu lah masalah kamu apa. Oh, tak ada ayak kan? Kamu buka pek ayak, kamu tak ada ayak. Kenapa tak ada ayak? Baik cantik kan? Ni semua, tapi buka pilih tak ada ayak. Okey, itu masalah. Lepas tu kamu menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Kamu perlu fikir, kalau pek ayak ni tak ayak tak ada, mungkin ada bocor. Mungkin ada bocor, mungkin pek ayak tercabut, mungkin jadi kamu senarai dulu. Kau pergi tengok dulu apa sebenarnya masalah dia. Cek punya cek, dah kamu dah ni dah. Oh, pek ayak tu rupanya dia bocor. So kamu dah tahu dia bocor. Bila kamu dah kenal pasti betul-betul oh dia bocor, lepas tu kamu kenalah pilih apa pilihan kamu tu. Ni duduk dalam dua ni. Apa pilihan untuk kamu nak selesaikan masalah tu? Sama ada pipe bocor. Pipe bocor tu di tengah-tengah contoh ini. Oh, pipe tu dia satu pipe dia bocor kat sini. Sama ada kamu balut dia ataupun kamu ganti pipe ni ataupun apa saja, kamu buat pilihan. Itu yang dikatakan yang ketiga adalah membuat pilihan. Lepas kata susah, sampai pun sekali dah terkeluar balik kan. Minta pasal tip pun terkeluar balik. Tukar satu pipe ni. Senang tukar satu ni. Cantum sini kan. Jadi hak tam bocor tu kamu buang dah kan. Jadi ayak pun boleh lah lalu. Jadi kamu dah buat pilihan macam tu dah kan. Kamu nak buat macam tu. So macam mana? Kamu kena laksanakan dah lah. Kamu dah pilih. Jadi bila kamu dah laksanakan, kamu pun tengoklah sama ada apa yang kamu buat tu berjaya atau tak berjaya. Kalau tak berjaya, okey, menilai. Kamu tahu mungkin pada awal tu kamu kata kamu nak mudah, kamu tampai je kan. Settle, tiba-tiba kamu tampai ataupun kamu lilik ke ayak keluar lagi tak selesai juga. Nalah, tampai pun tak selesai. Bila tak selesai, duduk tang ni selesai. Duduk kat sini dia tak selesai. Bila tak selesai, kamu kena naik balik buat nombor 2 sampai benda tu selesai. Okey, sampai benda selesai, ayak dah tak ada, kau punya pack yang mudah tukar baru. So selesailah. Bila dah selesai, ada kesan sampingan tak? Tak ada, bukan? Sebab memang masalah pasal bocor ayak tu dia takkan ada kesan sampingan. Sebab bocor dia tu tampak tu saja. Itu maksud dia masalah bukan inventif. Okey, ini adalah carta alih dan juga penerangan
penerangan. Okey, penerangan yang kamu dapat baca kat sini. Okey, kamu insya-Allah cikgu mungkin akan snap ataupun kamu boleh tengok dalam buku teks kamu yang ni ya. Okey. Dan kamu akan baca juga apa dia punya dalam tu. InsyaAllah nanti cikgu akan cuba snap kat kamu. Okey, next kita akan masuk yang kedua, iaitu masalah inventif. Okey, masalah inventif. Okey. Yang kedua adalah menerangkan proses penyelesaian masalah, bukan inventif dan inventif juga, tapi yang tajuk kedua masalah inventif. Masalah inventif. Okey. Yang B tu pula adalah masalah inventif. Okey, masalah inventif maksudnya masalah yang ada pesan sampingan. Okey, contoh masalah khusus. Masalah khusus ni satu masalah lah. Macam tadi kita kata baik ayat, tapi yang ni lebih besar lagi masalah dia. Masalah dia contoh, cuk bagi benda yang simple lah. Satu meja yang yang kaki dia dah tak okey. Okey, satu meja tu kaki dah tak apa-apa okey dah. Jadi dia perlukan penyelesaian lah, macam mana nak buat dia kan. Okey. Jadi itu masalah khusus dia. Jadi kamu perlu analisis kan. Kena buat analisis macam mana nak meringkaskan masalah yang ada tu. Dia ringkas dia. Meja tu dia tak stabil lah. Dia tak stabil, dan macam mana nak bagi stabilkan dia. Jadi kena buat modul masalah umum. Kena bagi stabil. Bila kena bagi stabil, kamu kena guna kaedah penyelesaian. Okey, kaedah penyelesaian. Dan juga bila dah pakai kaedah penyelesaian tu, kamu kena ada satu penyelesaian umum dan model penyelesaian. Dan penyelesaian dalam yang sama juga dia ada halangan penyelesaian. Maksudnya walaupun kamu dah solve problem tu, tapi dia masih ada lagi halangan. Jadi contoh meja tadi. Meja tadi kamu dah tukar dah. Okey, kamu dah tukar dah dia punya kaki meja tu kan. Jadi yang lebih stabil pakai besi. Tapi besi tu dia berat. Bila dia berat, dia tak boleh angkat untuk 2 orang saja. Dia kena angkat sampai 4 orang tenaga. Itu yang dia ada halangan penyelesaian dia. Dia dah memang dah boleh selesai lah, tapi dia masih ada halangan. Sebab tu kita kena masalah inventif ni, dia ada beberapa fasa yang maksud cikgu, dia ada kaedah dan juga kata apa, cara yang tertentu. Dia panjang sikit lah cerita dia. Okey, cerita dia tu kita akan masuk pada bab yang seterusnya. Sebab dia kena tahu pasal di bab seterusnya analisis fungsi. So kamu kena faham dulu apa itu analisis fungsi, model masalah, pencanggahan fizikal. Okey, penerangan dia. Okey, di sini dia bagi fasa kat kamu. Fasa satu, analisis punca masalah, iaitu analisis fungsi. Kamu kena buat dulu analisis fungsi. Yang kedua, model masalah. Apa itu pencanggahan fizikal yang dihadapi oleh masalah tersebut. Yang ketiga adalah kaedah penyelesaian. Kamu kena pilih kaedah penyelesaian. Kaedah penyelesaian macam mana yang kamu nak. Dan yang keempat adalah model penyelesaian, iaitu kaedah penyelesaian spesifik. Maksudnya dia ada detail lagi dalam dia. So kita akan lebih tahu lagi. Contoh, macam mana kamu nak pegang cawan. Cawan kamu tu dia panah. Takkanlah kamu satu cawan tu dia nak pegang dia adalah panas. Tapi macam mana nak pegang dia?
kena ada tangkai yang ataupun material yang kita buat cawan tu sendiri, dia boleh tahan dengan kepanasan, dan dalam pada masa yang sama kita pegang dia tak panas. Maksudnya kita boleh pegang dan minum kan. Kalau tidak, macam mana kamu nak bubuh? Macam kalau material kamu pakai tu tiba-tiba dia tak tahan kan, baru je buah ayak panas sikit kamu dah lepaskan, jadi pecah, jadi dia ada masalah. Itulah antara halangan dia. Jadi kamu perlu tahulah dia tu macam mana. Dan kaedah dia salah satu je kaedah dia dipanggil pilih pencanggahan yang berlaku tu dalam masa yang sama. Dia pilih kaedah pemisah ruang atau pilih kaedah pemisah masa. Okey, kalau kita kata apa yang berlaku pada masa yang sama tu adalah ya, kan, dia benda tu ya, maksudnya kamu kena pilih kaedah pemisah ruang. Tapi kalau jawapan kamu tidak, kamu kena pilih kaedah pemisah masa. Jadi kita kena tengok situasi apa masalah tu. Jadi mungkin kamu blur-blur tak nampak lagi, tak apa. Nanti ke depan kita akan bab seterusnya, iaitu anula fungsi dan sebagainya. Cikgu akan terang lebih lanjut lagi pasal modul ni, macam mana kamu nak penyelesaian masalah inventif. Dia tak macam masalah bukan inventif. Inventif kita tukar tu selesai dah. Masalah inventif ni dia ada kesan sampingan. Jadi macam mana nak selesaikan yang ada kesan sampingan tu, ini carta dia. Jadi kamu kena tahu macam mana benda ni, kaedah dia ini. Ini memang nanti cikgu akan bagi kerja sikit, kamu boleh isi, dan kita akan masuk bab yang seterusnya untuk kamu lebih faham macam mana nak guna dia. Okey, cikgu rasa setakat itu dulu. 2 hari ni kita belajar, iaitu dia punya cara proses penyelesaian dia. Nama pun proses. 1, proses macam mana masalah bukan inventif. 1 lagi proses penyelesaian secara inventif. So setakat itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Assalamualaikum.